Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 5, Unit 1, Pendidikan Kesihatan Reproduksi dan Sosial, 5.0 Perhubungan. Standard pelajaran bagi tajuk 5.0 Perhubungan ini, kita akan menyatakan maksud tingkah laku antisosial, membincangkan kesan tingkah laku antisosial terhadap diri, keluarga dan masyarakat, menjana idea cara menangani tingkah laku antisosial. Tingkah laku antisosial. Menurut Kamus Dewan edisi keempat ni, bermaksud sikap seseorang yang tak suka bergaul dengan orang lain serta bersifat individu. Maksudnya dia tak suka bercampur dengan orang, dia suka lebih bersendiri. Sikap mengasingkan diri daripada bergaul dengan orang lain. Dia suka asing, dia seorang, apa dia buat kerja semua seorang, pergi mana seorang, semua seorang. Terutama ketiga bersama dengan keluarga dan jiran juga merupakan satu bentuk tingkah laku antisosial. Kan dalam adik-beradik pun dia tak suka campur. Dengan jiran pun lagi. Nampak jiran je, tukar masuk rumah. Sebab dia tak suka bergaul dengan orang. Tutup pintu. Tingkah laku antisosial ni bertentangan dengan peraturan atau adat dalam sesebuah masyarakat. Bila kita hidup bermasyarakat, ada jiran tangga, tiba tengok jiran sebelah, nampak je kita terus tutup pintu, tutup tingkap. Kenapa orang sebelah ni kan? Pelik je. Itu salah satu tingkah laku antisosial lah tu. Apakah jenis-jenis tingkah laku antisosial? Pertama, menyendiri. Tak gemar berkawan dan berjumpa dengan orang ramai. Bersendirian. Maksudnya dia tak bercampur dengan orang lain. Apa-apa dia buat sendiri je. Kedua, memberontak. Selalu memprotes segala arahan yang diberikan. Tidak gemar mematuhi peraturan. Sebab dia jadi tak suka ikut peraturan-peraturan. Dia ikut kepala otak dia je. Dia sendiri kan. Ketiga, ego yang tinggi. Sentiasa merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia rasa dia the best lah. Dia yang baik. Sering mempersoalkan kepada orang lain. Sering bertanya, kenapa orang tu boleh buat? Alah, orang tu boleh buat. Aku lagi boleh buat. Dia suka persoalkan. Kenapa dia tu? Itu pun nak tunjuk-tunjuk ke? Sebab ego dia lagi tinggi. Dia rasa dia yang terbaik lah. Keempat, sentiasa merasakan dirinya betul. Lepas tu meletakkan kesalahan pada orang. Dia rasa diri betul. Ya, aku betul. Dia tu yang tak betul tu. Memandang rendah kepada orang lain. Pandang rendah ke orang je. Sikit orang tu boleh buat benda tu, dia pandang rendah. Dia tak macam tak appreciate orang lain. Sebab dia rasa diri dia betul je apa yang dia buat tu. Kelima, degil yang tidak terkawal. Ni cenderung kepada perbuatan vandalism. Tidak suka bersosial. Sebab dia macam, bila jadi macam tu, dia jadi macam tak kawal. Dia suka contoh sana, contoh sini. Tingkah laku, jenis-jenis tingkah laku antisosial. Contoh tingkah laku sosial yang baik. Kita tengok dari kenapa kita mesti mengamalkan tingkah laku sosial yang baik ni. Bersosial. Sosial ni kita dapat menjalinkan semangat serta kawan sesama rakan. Sebab kita dapat kawan ramai kan. Kita bergaul dengan rakan-rakan di tempat kerja, di sekolah semua tu. Membantu rakan yang berada dalam kesusahan. Kedua, rajin berusaha belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh demi kejayaan. Menjadikan persaingan dalam pelajaran sesuatu yang positif. Tingkah laku sosial baik ni, maksudnya kita belajar sungguh-sungguh. Dalam persaingan dalam pelajaran sesuatu positif. Maksudnya kalau kawan tu dia dapat A, kita kena fikir. Persaingan hebat. Dia saing aku. Aku boleh dapat A juga ni. Macam tu. Ketiga, hormat menghormati. Menunjukkan rasa hormat sesama manusia tanpa mengira peringkat umur. Kita kena hormat walaupun dia tu lebih muda daripada kita. Yang tua, pastinya kita mesti menghormati. Tak kisahlah kalau kat sekolah tu kita hormat je walaupun dia tu makcik cleaner ke, makcik kantin ke. Tak kisah apa. Walaupun cikgu tu tak ajar kita. Alah, cikgu tu kan dah ngajar pun kita. Action lah sikit kan. Kita kena hormat juga. Hormat menghormati. Menggunakan nada suara yang rendah apabila bercakap tanda menghormati orang tersebut. Gunakan suara yang rendah. Janganlah sampai macam tak dengar langsung. Bukan orang tu bisik pula kan. Maksudnya guna suara yang lembut. Jangan nak tengking kasar pula. Muafakat. Tolong menolong dalam aktiviti kemasyarakatan. Memupuk semangat kerjasama. Bila tingkah laku sosial yang baik ni, kita dapat menolong dalam aktiviti kemasyarakatan. Bila ada aktiviti gotong royong, kita pergi. Dapat memupuk semangat kerjasama. Kesan tingkah laku
antisosial terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Kita tengok kesan tingkah laku seseorang yang antisosial dalam individu. Remaja yang ada masalah tingkah laku antisosial ni, selalunya individu ni kurang bijak nak bagikan masa antara pelajaran, keluarga dan rakan. Sebab mereka ni lebih suka melalui rangkaian media sosial dan tidak melakukan aktiviti bersama-sama rakan. Kedua, keluarga. Remaja antisosial ni, dia tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan ahli keluarga. Mereka tak suka bergaul mesra dan melakukan aktiviti bersama-sama keluarga. Maksudnya, bila mak kata, okey jom adik kita keluar. Tak apalah mak, tak naklah mak pergilah dengan ayah dengan adik-adik. Abang tak nak pergilah, akak tak nak pergilah. Dia suka macam tu. Dia lebih tak nak ada. Jomlah kita pergi cuti ni. Ataupun mak nak ajak pergi keduri kahwin jiran tu, rumah makcik Jah tu. Jomlah. Tak nak. Jadi dia tak ada hubungan rapat dengan keluarga. So, dia suka buat hal dia sendiri, dia orang kata kan. Ahli keluarga juga tidak mengetahui masalah yang dihadapi kerana tiada komunikasi yang mesra antara mereka. Jadi ahli keluarga tak tahu masalah dia. Kerana tu dia kata, biarlah, bangah tu memang macam itu. Terperap je tu. Orang ajak pergi sama-sama, tak nak. Dia tak nak ambil tahu. Dari sudut masyarakat. Masyarakat ni akan memandang negatif terhadap remaja yang antisosial ni. Remaja yang antisosial tidak terlibat dengan aktiviti masyarakat seperti majlis perkahwinan, gotong royong dan aktiviti keagamaan. Keadaan ini akan mewujudkan masyarakat yang tidak ambil peduli dan masyarakat yang menyisihkan golongan ini. Maksudnya gini. Masyarakat pandang negatif lah tengok. Tengok si Mila tu. Anak Pacimeon tu. Apa dah tak tahu nak jadinya. Ada kenduri tak nak tolong dia, nak rewang-rewang ni. Malas benar anak Pacimeon tu. Jadi orang pun pandang negatif lah tu. Gitu nak menantu hidup lah. Malas sangat. Berat tulang. Orang ajak pergi gotong royong hari tu dekat balai raya pun haram muka tak nampak. Kan? Jadi masyarakat ni dia mewujudkan masyarakat tidak ambil peduli lah. Masyarakat akan menyisihkan golongan macam ni. Jadi lantak lah macam ni. Anak macam ni hari tu dengannya sakit. Malas lah lantak lah. Dia tu kan ambil tahu pun pasal kita dalam keluarga dalam kampung ni. Itu hal keluarga lantak lah. Nampak tu. Kan? Menangani tingkah laku antisosial individu. Macam mana kita nak tangani tingkah laku antisosial. Kadang tu dia sedar. Dia rasa diri antisosial. Tak tahu kenapa kan. Jadi macam mana kita nak tangani tingkah laku sebagai sesuatu tidak antisosial individu. Kita dekatkan diri dengan hal-hal keagamaan. Dekatkan diri keagamaan. Melibatkan diri dengan aktiviti manfaat seperti beriadah bersama keluarga. Agak lepas tu pergi mengaji, ikut usrah sana, berjanji kan. Lepas tu dalam aktiviti sama keluarga pergi beriadah bersama-sama, pergi bercuti, luangkan masa hari minggu bersama keluarga. Jangan asal cuti je nak keluar lah pergi berkawan. Ketiga, membuang sikap ego yang menguasai diri supaya dapat bergaul dengan kawan-kawan, keluarga dan masyarakat. Buang sikap ego dia. Kadang tu antisosial ni dia ada kawan tapi dia itulah ada sifat-sifat yang ego tu. Dia rasa dia terbaik dalam kawan tu, dia lah jadi ketua. Dari segi keluarga pula, mendidik anak-anak agar dapat mengimbangi aktiviti sosial dan aktiviti alam cyber. Maksudnya tak ada 24 hour ngadap handphone, dia kena tak laptop ke kan. Ini pergi sekolah belajar balik, rumah tu dah macam kena serang geruda dah, senyap je. Yang anak pegang handphone, bapak pegang handphone, mak pegang handphone, duduk, TV buka, haram. Tak tengok pun. Betul. Okey makan. Makan pun tangan sebelah handphone. Jadi macam tak seimbang aktiviti sosial tu. Jadi kena ada masa aktiviti alam cyber ni. Maksudnya aktiviti kita mengikuti aktiviti cyber dan juga aktiviti sosial. Kena seimbang. Ibu bapa pula perlu memberi perhatian yang wajarnya pada anak-anak. Tetapkan masa bila dia boleh main internet. Okey. Sekarang ni waktu solat, tutup semua. Waktu makan. Petang ni tak boleh. Nak pegang handphone ni simpan je. Okey. Pukul 10 tutup handphone. Masa belajar. Macam tu. Ada. Tak pun kita sendiri yang buat
jadual diri kita. Boleh kadang tu nak guna handphone. Sekarang ni kena guna handphone lah sebab kita belajar guna online lah. Mak 24 jam mengadap. Ya betul. Tapi ada masanya kita kena rehat juga. Handphone tu nak rehat juga sampai naik panas kadang tu. Gelembung-gelembung betul handphone bateri tu kan. Meletup dah rosak handphone. Masyarakat pula. Merancang dan melaksanakan aktiviti sosial seperti kem ibadah di kawasan bertempatan untuk mewujudkan masyarakat yang keperadian mulia. Ni masyarakat-masyarakat macam JKK kampung ni wujudkan ada kek ibadah. Okey, kita kampung kita akan buat kek ibadah untuk remaja-remaja waktu cuti sekolah. Masa itulah. Itu masyarakat ni mengadakan aktiviti seperti gotong royong dan sukan rakyat supaya masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan perpaduan. Okey, kampung kita JKK kampung apa tu Pasir Dubutin ni nak buat gotong royong. Jemput. Okey, jemput pukul hari Sabtu pada pukul 5 petang. Diminta semua orang kampung turun bersama-sama untuk bergotong royong membersihkan balai raya kita yang dah macam hutan belantara. Orang macam tu. Dan juga pada bulan depan kita akan mengadakan sukan rakyat. Bersama-sama semua ahli keluarga memberi nama untuk melibatkan diri. Kan tu. Merancang aktiviti bagi menangani tingkah laku antisosial. Okey, cadangan aktiviti nak tayangin tingkah laku ni. Kadang tu kita fikir macam mana cadangan dia. Macam mana tu? Pertama, kita merancang tugas harian secara sistematik. Setiap orang ni mesti ada tugas harian dia. Dalam rumah kadang tu mak dia pun dah bagi dah kan. Okey, kakak. Hari ni Sabtu ada kelas tambahan. Ni sekian-sekian ada. Kita pun boleh juga buat kita punya tugas harian kita. Okey. Hari Minggu ni Sabtu ada kelas tambahan. Hari Ahad siang tolong mak pergi pasar. Petang pergi riadah nak main bola sepak. Melibatkan diri dalam aktiviti riadah. Aktiviti riadah lah petang-petang tu. Meluangkan masa bersama-sama rakan di hujung minggu. Okey. Sebab tu hujung minggu orang kata dah penat belajar. Hari Sabtu atau Ahad tu bersama-sama rakan. Yalah, sebab penat dah kan kita nak release tension juga. Okey mak kata, okey mak nak jumpa kawan-kawan dekat mana? Dekat KFC lah. Okey boleh. Pukul berapa jam? Janganlah lewat malam pula kan. Keluar pagi balik senja pula. Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Okey. Dengar hari Minggu ni kampung kita nak buat rewang majlis kahwin anak Makcik Mila. Jadi pergilah aktiviti tu, kita tolong sama-sama. Melibatkan diri aktiviti kemasyarakatan. Itulah merancang aktiviti bagi menangani tingkah laku antisosial ni. Supaya kita tidak bersendiri je macam tak ada benda nak buat. Kata kan. Okey, itu saja untuk tajuk ini. Untuk renungan kita bersama-sama. Libatkanlah diri kita dalam aktiviti-aktiviti sosial. Tapi kita kena jangan terlalu bersosial sangat. Pandai-pandailah kita membahagikan masa kita untuk diri kita, untuk keluarga kita dan juga masyarakat. Sekian, terima kasih. Sumber adalah daripada buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 5 2020. Sekian, terima kasih.